Bersama saya Nazira Syariah dan berikut berita utama malam ini. Wanita hina Islam didakwa. Syarikat Petronas telah dilupuskan. Wanita yang disyaki menghina Islam dengan membuka tudung dan menanggalkan baju kurung di halayak ramai dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Tertuduh Siti Nur Amira Abdullah, 26 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa mengaku bahawa dia adalah seorang Muslim yang telah menghafal 15 juzuk Al-Quran dan kemudian bertindak membuka tudung dan menanggalkan baju kurung sewaktu membuat persembahan di atas pentas. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail pada 6 petang 4 Jun lepas. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 298A-1-A Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun jika sabit kesalahan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan wanita itu perlu melaporkan diri di Balai Polis Brickfields sebulan sekali dan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Sebelum ini, tular video tertuduh yang mendakwa dirinya beragama Islam dan menghafaz 15 juzuk Al-Quran kemudian bertindak menanggalkan baju kurung dan tudungnya di khalayak ramai sehingga menimbulkan kemarahan banyak pihak. Sementara itu, teman lelaki kepada wanita yang disyaki menghina Islam, V. Alexander Navin, 38 tahun, turut dituduh di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan memuat naik hantaran jelik dengan niat menyakitkan hati di media sosial. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azrul Darus pada Rabu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memuat naik hantaran yang menyakitkan hati di media sosial dan membuat serta memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang jelik sifatnya. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim mengenakan jaminan sebanyak RM10,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 1 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, mengulas mengenai tindakan wanita yang tidak menjaga sensitiviti kandungan lawak sehingga mempersenda agama, Profesor Industri Undang-Undang Universiti Sultan Zainal Abidin Datuk Profesor Muhammad Desa berkata, perbuatan kurang beradab seumpama itu dapat dielak jika sikap seseorang itu dibentuk berasaskan nilai serta budaya Islam. Cabaran yang utama kepada kita ialah tiadanya sikap ataupun adab, hormat menghormati itu. Kita terlalu menekankan ini hafal sampai 30 juzuk 15 juzuk Al-Quran, tetapi tidak ada sikap keluhuran, akhlak, hormat menghormati itu tidak ada. Tidak menghormati ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Tidak menghormati ajaran Al-Quran yang dihafalnya. Datuk Profesor Muhammad Nasir Disa turut menekankan pemahaman serta penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara. Mengulas dari segi tindakan undang-undang, perbuatan mempersenda agama atau tindakan biadab dan kurang sopan wajar dikenakan tindakan tegas agar ia tidak berulang sekaligus memberi pengajaran kepada orang lain. Isu premis pentas komedi terlibat yang turut menimbulkan polemik pelbagai pihak juga perlu diberi perhatian pihak berwajib agar wujud pemantauan terhadap pusat-pusat hiburan atau mana-mana platform hiburan yang lain. Petronas mengesahkan dua anak syarikatnya telah menerima notis asazi arit pada 11 Julai 2022. Namun syarikat minyak utama negara itu tampil menjelaskan kedua-dua anak syarikat terbabit telah melupuskan kesemua aset di Republik Azerbaijan dan hasil pelupusan juga telah dipulangkan dengan sewajarnya.
Dua anak syarikat tersebut ialah Petronas Azerbaijan Shah Deniz dan Petronas South Caucasus. Justru syarikat itu berpandangan tindakan yang diambil terhadapnya sebagai tidak berasas dan akan terus mempertahankan kedudukan Petronas dari segi undang-undang. Kenyataan dikeluarkan Petronas itu merujuk kepada laporan media Financial Times yang bertajuk Petronas Subsidiaries Seized as Lawyers Press $15 billion Claim on Malaysia. Media sebelum ini melaporkan dua anak syarikat Petronas di Azerbaijan dirampas oleh waris Kesultanan Sulu yang dikatakan menuntut kira-kira $15 bilion Amerika Syarikat. Penggunaan sistem pembantu rumah dalam talian MOS bukan hanya tertumpu kepada tenaga asing warga Indonesia, sebaliknya untuk kesemua negara sumber. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sistem MOS digunakan bagi memastikan warga asing yang bekerja di negara ini mempunyai dokumentasi lengkap. Beliau mengulas mengenai keputusan terbaru Indonesia yang memutuskan untuk membekukan sementara tenaga kerja negara itu berkuat kuasa serta-merta. Mengikut laporan, keputusan itu disebabkan pelanggaran syarat-syarat dalam Memorandum Persefahaman MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia PDI di Malaysia. Keputusan itu juga dikaitkan dengan penggunaan MOS oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Saya nak maklumkan bahawa online ini adalah sesuatu yang telah pun kita umumkan kepada dunia. Boleh kita gunakan kita punya sistem online. Takkanlah ada orang pula kata, no, tak boleh guna sistem online ni. Yang pasal pula, ini sistem yang kita gunakan. Jadi, ianya bukan hanya untuk Indonesian, tapi untuk semua warga asing yang datang, yang perlukan visa, boleh buat secara online. Now, the point is this. Paramount important for everyone to understand is that we would like to see everyone that coming here must have a proper document. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan surat keputusan kewarganegaraan di kompleks kementeriannya di Putrajaya. Racun atau penyakit dipercayai punca kematian. Alhamdulillah, bertemu kembali. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad menafikan tuduhan wujud kartel dalam soal pemilihan agensi pelancongan sebagai pengelola jemaah haji PJH. Beliau menyifatkan dakwaan itu sebagai fitnah dan memaklumkan Lembaga Tabung Haji TH sedia disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Datuk Idris berkata tabung haji tidak mempunyai sebarang kepentingan selain menjaga kebajikan jemaah. Menurutnya, pemilihan syarikat agensi sebagai PJH adalah mengikut kriteria ketat bagi menjaga kepentingan jemaah Malaysia. Mengelola jemaah haji, mereka ini mempunyai syarat-syarat yang ketat. Kita letak syarat ketat itu bukan untuk membebankan siapa, tapi ialah untuk kebaikan, kebajikan jemaah haji. Kita tak nak kalau dia modal tak ada, dia track record yang tak baik, nanti akan berlaku tekanan macam-macam lah, kita faham. Maka sebab itu kita mengambil kira semua, kita screen syarikat-syarikat yang nak masuk di bawah PJ. Tak timbul soal kartel, tu tak timbul lah. Dakwaan kita bersedialah untuk SPRM masuk. Pejabat tabung haji kita bersedia untuk nak siasat kalau ada isu-isu ni. Justru orang ramai dinasihatkan tidak mudah terpedaya dengan tawaran haji palsu. Pastikan ejen yang dipilih mempunyai sejarah ataupun track record yang baik dan boleh dipercayai. Kalau perlu pergi melawat pejabat, tengok pejabat operasi dia sendiri. Jangan hanya tumpu kepada harga yang menarik dan berurusan melalui telefon saja, walaupun yang direkomen itu ialah daripada kawan baik kita. Mengikut rekod, 22 syarikat agensi pelancongan mendapat lesen di bawah TH yang membolehkan mereka menawarkan pakej haji kepada umat Islam di Malaysia. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamrul Zaman Mansur, Mekah Al-Mukarramah. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu telah mengambil sampel bagi mengenalpasti punca kematian 11 ekor lembu yang ditemukan di sebuah kawasan terbiar di Kampung Sungai Lekar, Kuala Nerus.
Pengarah JPVNT Dr. Anun Man berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan keracunan atau penyakit dipercayai menjadi punca kematian ternakan-ternakan tersebut. Ujarnya bagi tujuan pengesanan racun, pihaknya melakukan persempulan bagi isi kandungan ruang penyimpanan makanan dalam perut yang dipercayai makanan terakhir bagi ternakan itu. Untuk tujuan pengesanan penyakit pula, sebanyak 5 sampel tulang panjang kaki belakang turut diambil. Katanya kesemua sampel itu dihantar ke Makmal Veterina Zon Timur di Kota Baru, Kelantan bagi menjalankan siasatan. Dalam pada itu, Dr. Anun berkata, siasatan pihaknya mendapati 11 bangkai lembu tersebut merupakan lembu jantan baka Brahman Siam dewasa berumur anggaran 3 tahun. Katanya kesemua haiwan ternakan tersebut didapati bertag telinga dan pihaknya sedang menyiasat lokasi asal lembu tersebut berada sebelum dibawa ke tempat penemuan. Sehubungan itu katanya kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 29-1-I Akta Kebajikan Haiwan 2015-Akta 772 bagi kesalahan dengan kejamnya atau secara tidak munasabah membuat atau meninggalkan untuk melakukan apa-apa perbuatan menyebabkan kesakitan atau penderitaan yang tidak sepatutnya kepada lembu. Diminta kalau yang ada kematian mengejut di kalangan peternak pun dimaklum pada kita lah untuk veterina yang terdekat ni sebab kita takut ada penyakit dan boleh menyebabkan kematian pada ternakan lain lah. Tapi kalau ada kematian yang melibatkan yang perlu pusang macam ni pun minta maklum juga pada kita nak elokkan daripada kacau ganggu di kawasan tempat itulah. Beliau berkata demikian selepas operasi menanam bangkai 11 ekor lembu tersebut dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Proses pelupusan yang dijalankan bermula 9.30 pagi hingga 11.30 pagi tadi itu dijalankan bagi mengelakkan peningkatan risiko penularan penyakit berjangkit di kalangan ternakan tempatan. Semalam Berita Al-Hijrah melaporkan bangkai 11 ekor lembu ditemui penduduk kampung dalam keadaan berulat dan sudah kembung di sebuah kawasan terbiar berhampiran Sungai Lekar dipercayai dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 300 asnaf fakir dan miskin di 3 daerah di Selangor iaitu Kelang, Petaling dan Kuala Langat menerima agihan daging korban melalui program Korban Perdana Lembaga Zakat Selangor LZS sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini berkata sebanyak 13 ekor lembu dan 4 ekor kambing telah dikorbankan hasil sumbangan pembayar zakat korporat dan individu. Lembu dan kambing ini telah disediakan oleh pembayar-pembayar korporat, individu dan juga syarikat. Dan alhamdulillah pada hari ini program ini juga turut disertai oleh syarikat-syarikat terdiri pada pembayar-pembayar kita iaitu seperti Medcard dan juga APM, Angkatan Pertahanan Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan beberapa lagi NGO yang telah menyertai program pada hari ini. Menurutnya lagi, program Korban Perdana merupakan program tahunan Lembaga Zakat Selangor sejak tahun 2017. Tambahnya, program ini dijalankan sebagai tuntutan ibadah dan meraihkan golongan kurang berkemampuan selain mengeratkan hubungan silaturahim antara LZS dan pengeluar zakat melalui aktiviti kemasyarakatan terutama melibatkan penerima zakat di Selangor. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program tersebut yang diadakan di Kompleks Anak-Anak Asnaf Lembaga Zakat Selangor di Kelang siang tadi. Dalam majlis ini seramai kira-kira 120 orang bergotong royong menyelesaikan proses sembelihan dan melapah haiwan korban yang bermula sejak kira-kira jam 4.30 pagi. Kajian untuk melihat Ad-Kifayah itu sedang dilaksanakan dan kita akan melihat secara keseluruhan sama ada impak tu sementara atau impak tu akan berlaku berterusan. Dan seperti saya maklumkan tadi, walau bagaimanapun sebelum mendapat ketetapan yang sebenarnya mengenai Ad-Kifayah ini, kita masih lagi menyalurkan bantuan mengikut keperluan-keperluan asnaf. Dalam pada itu, Muhammad Sabirin berkata kira-kira 2,000 keluarga berjaya keluar daripada senarai asnaf setiap tahun berikutan peningkatan pendapatan isi keluarga. Namun katanya jumlah permohonan yang memohon bantuan daripada LZS lebih tinggi berbanding bilangan keluarga yang keluar daripada kepompong kemiskinan. Selepas 2 tahun tidak melaksanakan ibadah korban, Universiti Sains Islam Malaysia USIM kembali meriah apabila 189 sukarelawan termasuk pelajar universiti itu bersama menjayakan korban perdana.
Ia merupakan pengalaman manis buat pelajar USIM yang pertama kali diberi peluang merasai aktiviti dan cara melapah daging korban. Program Korban Perdana USIM dimulakan seawal jam 7 pagi tadi dengan penyembelihan 12 ekor lembu di Pusat Islam Universiti itu. Kerja melapah daging kemudiannya dilakukan secara gotong royong membabitkan 49 kaki tangan USIM dengan dibantu 140 pelajarnya yang tidak pulang ke kampung sempena Aidiladha berikutan peperiksaan yang akan bermula esok. Pengalaman dekat sini, sepanjang saya berada dekat sini hampir 3 tahun dekat sini, tak pernah berapa satu pengalaman macam ni sebab biasa kita dalam COVID kan, jadi kita tak ada pengalaman lah dalam korban sebelum ni. Jadi pada kali ini diberi peluang dan saya berasa sangat-sangat gembira, Alhamdulillah diberi peluang untuk dapat turun untuk membantu bagi kita sama-sama mengendalikan untuk kerjasama lah untuk korban kita pada kali ini. Raya kali ni kan tak balik kampung sebab dah ada exam. Lepas tu tak tahu nak buat apa juga bila tengok ada program kesukarelawanan untuk korban ni. Lepas tu join lah sekali. Lepas tu pengalaman tu rasa menarik lah sebab biasa kalau raya dekat kampung kan macam duduk dekat dapur je sebab bahagian yang lapah-lapah semua ni lelaki. Jadi first time lah dalam hidup pengalaman terlibat sendiri dengan daging. Program ini turut dihadiri Datuk Dr. Zulkifli yang turut sama mengagihkan daging korban yang telah siap dipak kepada kaki tangan pelaksana dan kaki tangan pembersihan kampus serta pelajar USIM. Melihat kepada mereka yang memerlukannya, terutamanya B40, adakan pegawai keselamatan, cleaner, termasuk juga pemandu dan rakan taulan yang lain. Alhamdulillah. Lebih 1,000 pak diagihkan yang mana setiap pak mengandungi 1 kilo daging korban. Dakwaan 2 ribut bertembung seperti yang tular di pelbagai platform media sosial dan WhatsApp adalah palsu. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata pihaknya menafikan penularan maklumat cuaca itu. Katanya sistem tekanan rendah yang terbentuk di pantai timur India dijangka bergerak perlahan ke barat memasuki daratan India dan akan menyebabkan tiupan angin kencang dan lembapan tertumpu di kawasan berkenaan. Keadaan itu bagaimanapun tidak akan memberi kesan kepada Malaysia. Met Malaysia dalam pada itu menegaskan penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya orang ramai diingatkan supaya mendapatkan maklumat sahih berkenaan ramalan dan amaran cuaca melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, media sosial rasmi Met Malaysia serta hotline di talian 1300 221638. Semua mangsa yang mendiami tanah Rizab Sungai Kupang akan dipindahkan ke kawasan lebih selamat bagi mengelakkan tragedi kepala air dan banjir lumpur seperti yang berlaku pada 4 Julai lalu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata, ketika ini Pejabat Daerah dan Tanah Baling sedang menalpasti bilangan rumah yang terbabit dan pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Beliau berkata kerajaan negeri juga akan membina semula rumah ganti bagi 30 keluarga yang layak di atas tanah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah di Kampung Sadik, Kupang dengan kos sekitar RM58,000 hingga RM60,000 sebuah. Selain itu katanya kerajaan negeri akan turut menyalurkan bantuan RM500 selama 6 bulan kepada mangsa yang rumah mereka rosak teruk dan musnah sepenuhnya. Bantuan tunai itu bagi membiayai sewa rumah sementara mangsa. Untuk mengelak risiko ini berulang pada masa depan dan menjejaskan penduduk di pinggir sungai. Jadi penduduk-penduduk yang mendirikan kediaman di reserve sungai yang lagi hampir dengan kawasan curam lagi tinggi risiko. Makin landai dia kuranglah risiko, cuma ayak masuk je. Jadi kita akan pada fasa yang berikutnya ialah memindahkan penduduk di sungai-sungai berisiko ke. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Kulim Smart Parking di Wisman Darul Aman hari ini. Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata, katanya kesan-kesan sampingan bencana itu juga sedang dinilai oleh agensi dan jabatan berkaitan yang seterusnya akan dilaporkan kepada kerajaan negeri
untuk tindakan segera. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya juga masih menunggu laporan siasatan Jabatan Teknikal yang terlibat dalam mengenal pasti punca kejadian itu, termasuk yang berhubungan dengan projek pembangunan ladang hutan di Gunung Inas yang dikaitkan dengan bencana itu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berhasrat melahirkan generasi pendakwah muda yang berketerampilan dan holistik dengan menubuhkan akademik Da'i Muda Yadim. Kepada yang berumur 21 tahun sehingga 30 tahun, boleh menghantar video tazkirah anda berdurasi 3 minit kepada email yang tertera di poster. Hadiah dan sagu hati bernilai RM200,000 menanti anda. Tarikh penyertaan adalah sebelum 18 Julai 2022. Maklumat lanjut boleh berhubung terus dengan Urus Setia Yadim di talian yang tertera. Selepas ini, Ketua Polis Jepun akui kegagalan lindungi Abe. Luar negara, Ketua Jabatan Polis Jepun Itaru Nakamura hari ini mengakui kegagalan pihaknya menjalankan tugas melindungi bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe. Beliau turut memaklumkan kekesalannya terhadap apa yang berlaku. Ujarnya punca insiden itu bukan sahaja membabitkan kegagalan pihak polis bertindak secara spontan sewaktu kejadian, tetapi ia juga merupakan satu tanggungjawab besar sebagai ketua jabatan yang seharusnya mengurus tugasan semua anggota polis di wilayah itu. Sementara itu, Nakamura turut menyatakan hasratnya untuk terus memegang jawatan itu bagi memastikan perkara sama tidak berulang pada masa akan datang. Terdahulu, Abe maut akibat ditembak pada pagi Jumaat di Bandar Nara, Jepun ketika sedang berkempen untuk pilihan raya. Suspek Tetsuya Yamagami, 41 tahun, menghampiri ahli politik itu dari belakang dan melepaskan 2 das tembakan dari jarak kira-kira 10 meter atau 33 kaki. Polis memaklumkan ketika kejadian, Abe masih sedarkan diri tetapi keadaannya menjadi kritikal ketika dalam perjalanan ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia di hospital. Ketua Kumpulan Militer Daesh di Syria, Mahir Al-Agal, dilaporkan terbunuh pada Selasa dalam serangan drone Amerika Syarikat. Jurucakap Pentagon, Lieutenant Colonel Dave Eastburn berkata, Mahir maut ketika sedang menunggang motosikal berhampiran Jindaris di utara Syria. Insiden tersebut disahkan pemerhati hak asasi manusia Syria. Pasukan Pertahanan Awam Syria berkata insiden itu mengakibatkan seorang terbunuh dan seorang lagi iaitu pembantu utama Mahir cedera parah dalam serangan yang menyasarkan sebuah motosikal di luar Aleppo. Bagaimanapun, identiti mangsa tidak diperincikan manakala hanya sedikit maklumat yang diperoleh mengenai Mahir. Dimaklumkan serangan tersebut berlaku 5 bulan selepas serbuan Amerika Syarikat pada waktu malam di Bandar Atmi di utara Syria yang membawa kepada kematian salah seorang pemimpin militan Daesh, Abu Ibrahim Al-Qurashi. Pegawai Amerika Syarikat berkata Abu Ibrahim maut apabila dia meletupkan bom untuk mengelak ditangkap. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Maldives dengan menaiki jet tentera udara. Beliau sepatutnya meletakkan jawatannya hari ini susulan krisis ekonomi terburuk yang melanda Sri Lanka. Memetik sumber imigresen, pemimpin berusia 73 tahun itu meninggalkan negara pulau tersebut bersama isteri dan 2 pegawai keselamatannya dengan menaiki penerbangan khas tentera udara yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa menuju ke Maldives. Sebaik tiba di Mil, iaitu ibu negara Maldives, keempat-empat mereka dibawa ke sebuah lokasi yang dirahsiakan dengan diiringi anggota polis. Rajapaksa dipercayai mahu melarikan diri keluar negara bagi mengelakkan diri dari diberkas sebelum meletakkan jawatan. Sabtu lalu, Rajapaksa dan isteri meninggalkan kediaman rasminya yang dibanjiri puluhan ribu penunjuk perasaan anti kerajaan. Minggu lalu, Rajapaksa berjanji untuk meletak jawatan pada Rabu bagi membolehkan proses peralihan kuasa berjalan lancar susulan protes terhadapnya berkaitan krisis ekonomi negara itu. Sejak awal tahun ini, Sri Lanka mengalami masalah kekurangan bekalan makanan dan bahan api sehingga menyebabkan inflasi melambung tinggi. Malah negara pulau itu kehabisan mata wang asing untuk mengimport barangan penting. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.